Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tamanya saya merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul pada malam ini di Masjid Sungai Rusa, Sungai Rusa, untuk satu perkongsian sembang santai bertajuk bimbingan muallaf, yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, insya-Allah kita daripada Hidayah Center Foundation Cawangan Pulau Pinang dengan kerjasama Masjid Sungai Rusa. Dan ucapan jutaan terima kasih kepada pengurusi masjid dan juga seluruh ahli jawatankuasa Masjid Sungai Rusa di atas kesudian kerjasama mengadakan perkongsian ini di masjid tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, pihak masjid telah memberi peluang dan ruang kepada kami Hidayah Center Foundation untuk mengisi slot kuliah maghrib, yang mana sebelum ni pun setiap, boleh katakan beberapa kali juga dijemput wakil daripada Hidayah Center untuk mengisi slot kuliah Jumaat, kuliah maghrib, kuliah hari Jumaat, yang mana sebelum ni diisi oleh Tuan Haji Muhammad Yusni bin Ghazali, pengurus Hidayah Center Foundation Cawangan Pulau Pinang, juga pengurusi Gabungan Dakwah Malaysia Cawangan Pulau Pinang. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum tu saya nak memperkenalkan sedikitlah. Nama saya Ahmad Syiham Syukri, merupakan penolong pengurus Hidayah Center Foundation Cawangan Pulau Pinang. Sebelum tu saya nak memperkenalkan sedikitlah Hidayah Center Foundation. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Hidayah Center Foundation bermula pada tahun 2005. Bermula 2005 dengan Hidayah Center, Hidayah Center. Dan pada tahun 2012 telah didaftarkan di bawah bahagian hal ehwal undang-undang secara rasmi Jabatan Perdana Menteri dan dikenali dengan Hidayah Center Foundation. Dan alhamdulillah, kalau ikut pada 2012 hingga kini hampir 10 tahun lebih Hidayah Center beroperasi. Jadi misi Hidayah Center Foundation ada 3. Yang pertama, membudayakan perkongsian keindahan Islam. Yang kedua, membetulkan salah faham terhadap Islam. Yang ketiga, memperkasakan muallaf. Dan kita ada beberapa orang muallaf yang bersama kita pada hari ini. Pada Heidi, juga pada Roslan, ada berada Aishnuh daripada Filipin. InsyaAllah boleh berbahasa Melayu. Alhamdulillah, Hidayah Center Foundation sekarang boleh dikatakan di setiap kawasan, setiap negeri ada Hidayah Center Foundation. Dan kita di Pulau Pinang, di pejabat di Bayan Baru, pejabat kita di Pulau Pinang di Bayan Baru, di Piazza Mall Bayan Baru. Dan Hidayah Center Foundation merupakan institusi untuk mendaftar pengislaman. Jadi sesiapa yang ada rakan non-Muslim yang ingin masuk Islam dan juga ingin belajar tentang Islam, boleh datang ke Hidayah Center Foundation di Bayan Baru, insyaAllah. Tuan-tuan dan perempuan yang mati Allah sekalian, pada malam ini saya tidak berkeserangan. Sebelah saya ada seorang sahabat saya, Brother Abdul Haidi. Abdul Haidi, nama Islamnya. Sebelum Islam, nama beliau bernama Saravanan. Betul lah? Saravanan. Merupakan mualaf santunan Hidayah Center Foundation Pulau Pinang. Sebelum ini beragama Hindu dan telah memeluk Islam pada tahun 1986. Sekarang tinggal di Taman Bukit Jambul dan bekerja sebagai pengurusan bangunan di Sungai Pinang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tujuan kami Hidayah Center bersama dengan mualaf untuk hadir pada malam ini turut memberi perkongsian adalah untuk melatih mualaf kita di Hidayah Center dan menonjolkan mereka dalam masyarakat. Itu tujuan kami lah. InsyaAllah jika diberi peluang,
selepas ini kami menjemput lebih ramai mu'alaf-mu'alaf untuk hadir untuk memberi perkongsian, tunjulkan mereka dalam masyarakat insya-Allah, yang mana tujuan kami adalah untuk memperkasakan mu'alaf. Baik tuan-tuan yang perempuan yang dimati Allah sekalian, perbincangan pada tajuk kita pada malam ni adalah berkaitan dengan bimbingan mu'alaf. Jadi tajuk ini adalah salah satu tajuk dalam kursus yang Hidayah Center adakan, iaitu kursus di dakwah masyarakat majmuk ataupun singkatannya DMM. Fasa 1, kita ada 3 fasa. Dakwah masyarakat majmuk fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Jadi asas kepada fasa 1 adalah untuk kesedaran dakwah dan kesedaran untuk membimbing saudara baru. Jadi biasanya tajuk ni disampaikan selepas topik-topik berkaitan dengan dakwah. Jadi sebelum ni kita dah belajar tentang makna azan yang disampaikan oleh Tuan Haji Muhammad Yusni. Erti makna azan juga melambangkan tentang dakwah. Dan juga pada minggu lepas Haji Yusni membincangkan tentang kewajipan berdakwah. Kita di Malaysia ini boleh katakan banyaknya, kami katakan islah di antara orang Islam dengan orang Islam. Tapi dakwah di antara masyarakat Islam dengan masyarakat bukan Islam. Yang banyaknya adalah banyak kita melaksanakan dakwah ataupun islah, yang kita sebagai islah dakwah. Yang mana dah Islam kita nak perbetulkan masyarakat yang Islam, dan yang bukan Islam kita tidak ceburi banyak dalam dakwah kepada orang bukan Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita bimbingan mu'alaf. Bimbingan tu kita dah tahu, dan kita mungkin boleh huraikan berkenaan dengan mu'alaf lah. Yang mana mu'alaf ini disebut dalam surah At-Taubah ayat 60. Saya bacakan ayat Quran, surah Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, ila akhir ayat. Sangkut dekat ayat wal mu'allafati qulubuhum. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf disebut. Kalau kita lihat ayat ini secara khususnya membincangkan tentang zakat, iaitu golongan 8 golongan asnaf yang layak menerima zakat. Dan kalau ikut mu'allafati qulubuhum, mu'allaf yang mana dijinakkan hati mereka berada di tangga nombor 4. Dan bila disebut mu'allaf, sering kali kita masyarakat Malaysia sering tersalah faham. Bila sebut mu'allaf, kita faham orang yang masuk Islam, sehingga kan dia dah 20 tahun, 30 tahun, 60 tahun masih lagi kita panggil mu'allaf. Dan sehingga kan dia seorang ulama, syekh, kita pun panggil mu'allaf, syekh mu'allaf, ulama mu'allaf. Jadi kita nak faham apakah yang dimaksudkan dengan mu'allaf tersebut. Saya petik beberapa takrifan daripada ulama, antaranya adalah Dr. Yusuf Al-Qardawi menyebut mu'allaf itu adalah orang yang dilembutkan hatinya untuk cenderung kepada Islam. Dilembutkan hatinya untuk cenderung kepada Islam, menguatkan imannya atau menghentikan kejahatan mereka terhadap orang Islam. Satu lagi, Syekh Omar Sulaiman menyebut mu'alaf ini adalah mereka yang digerakkan hatinya kepada Islam dengan cara memuliakan mereka dengan pemberian, atau iman mereka belum kukuh lalu diberikan zakat kepada mereka dengan kadar yang boleh memantapkan iman mereka. Dan juga daripada Dr. Wabah Zuhaili menyebut mereka yang lemah hatinya terhadap Islam lalu diberikan zakat untuk menguatkan pegangan mereka terhadap Islam. Jadi mu'alaf ni kita faham juga termasuk orang bukan Islam yang mana kita berdakwah kepada mereka dan mereka sangat dekat dengan Islam. Terlebih terbuka, lebih terbuka. Maksud mu'alaf itu juga termasuk orang bukan Islam.
yang mana memang kita sasaran dia, kita nak dakwah kepada dia, dia dekat dengan Islam, dengan kita memberi zakat kepadanya, dia tertarik dengan Islam, dengan keindahan zakat, pengurusan Islam dalam menguruskan zakat, dan mereka tertarik dengan Islam. Jadi saya simpulkan, mu'alaf ini adalah yang pertama, orang bukan Islam yang sedang dijinakkan hatinya terhadap Islam. Orang bukan Islam yang sedang dijinakkan hatinya terhadap Islam, kerana dia dekat dengan Islam. Jadi dengan bantuan zakat itu membantu dia untuk kenal Islam, dia tertarik dengan Islam, dan dia jatuh cinta dengan Islam, dan dia masuk Islam. Yang kedua, golongan yang belum Islam, yang diharapkan terhapus niat jahat mereka terhadap orang Islam. Jika dia ada niat jahat, dengan kita bantu golongan ini, maka dia terhapus niat jahat mereka terhadap orang Islam. Dan yang ketiga ialah orang yang masuk Islam tetapi iman dan pengetahuan Islamnya masih lemah. Ini yang kita fahamlah. Dan tempoh, bila dipanggil tempoh panggilan mu'alaf ni, sebenarnya tidak ada had meletakkan sesuatu tempoh seseorang itu untuk digelarkan mu'alaf. Seperti mana dalam muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia kali ke-27 yang bersidang pada 23 Januari 2006 menyebut, di dalam Islam tiada sebarang nas yang mewajibkan seseorang yang baru memeluk Islam dipanggil mu'alaf. Sebutan dan had tempoh mu'alaf itu lebih bersifat uruf adat semata-mata. Tapi di Malaysia ada tempoh-tempoh diletakkan. Misalnya di Selangor 5 tahun. 5 tahun, lepas 5 tahun tu dia tak dipanggil mu'alaf. Kalau andai kata dia miskin waktu tu dan dia diberi zakat atas asnaf miskin. Seperti di Melaka juga 5 tahun, di Pahang 7 tahun, di Terengganu 3 tahun, dan di lain-lain tempat lah. Dan ia berbeza dalam pengurusan setiap majlis agama negeri masing-masing. Okey, baik. Jadi insyaAllah saya bersama Brother Hadi, insyaAllah untuk kita minta Brother Hadi untuk kongsikan sedikitlah pengalaman kehidupan beliau sebelum beliau memeluk agama Islam, bagaimana suasana keluarga, dan apakah yang menyebabkan Brother Hadi tertarik lalu membuat keputusan untuk mengubah daripada agama Hindu kepada agama Islam. Jadi kita minta Brother Hadi untuk kongsikan kepada kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama mengambil pengajaran lah, insyaAllah. Baik, silakan. InsyaAllah. Ustaz. Assalamualaikum tuan-tuan, puan-puan. Waalaikumsalam. Macam Ustaz kata tadi tu, pengalaman saya dah sebelum masuk Islam tu, sebelum masa-masa saya masih beragama Hindu lagi lah, tak banyak sangat, sebab boleh dikatakan masih lagi dalam keadaan kanak-kanak riang lah, kanak-kanak riang. Cuma pada waktu tu saya suka dengar orang bagi salam. Maksudnya saya tak kenal dan tak tahu apa pun tentang agama Islam. Dan macam keluarga saya, ayah angkat saya dia agak kuat dalam pegangan agama Hindu dia. So di mana setiap petang start pukul 7 sampai pukul 8 kami semua dikehendaki berada dalam bilik sembahyang. So tu rutin kami setiap hari. So selain daripada tu, kehidupan tu macam biasa. So jadi bila kami duduk taman perumahan, bila petang-petang duduk bermain, dengar jiran semua tu bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya suka dengar. Bila lepas tu terlintas dalam hati saya, bilalah kita boleh bagi salam macam tu. So ada sekali tu saya balik daripada sekolah, saya bagi salam dekat mak angkat saya. Mak angkat saya duduk dekat luar rumah. Saya bagi salam, Assalamualaikum. Ayah angkat saya dalam rumah tu, dia keluar dia kata, "Hey,
Yang tu bukan panggilan untuk kita. Dia sergah je, tapi dia tak marah, dia sergah je. Itu bukan panggilan untuk kita. Itu untuk panggilan orang Melayu. Dia kata orang Melayu sebab dia pun tak tahu tentang Islam. So itu first kali yang terdetik dalam hati saya. Bila kita boleh bagi salam ya. Bestnya dengar dia orang bagi salam. Sebab tertarik dengan salam. Tertarik. Sebab Ustaz, sebab tuan-tuan, pernah tak kita dengar orang dalam keadaan marah bagi salam? Saya rasa tak pernah. Tak pernah. Macam kalau ada setengah orang tu kita panggilan hello, dalam keadaan marah pun ada hello. Tapi dalam salam ni saya nampak satu kelembutan. Di mana sampai sekarang saya dah umur 42, sampai sekarang saya tak pernah dengar salam tu dalam keadaan marah. Orang marah macam mana pun bila bagi salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelembutan tu dah ada. So saya tertarik time tu. So mungkin Allah dengarkan doa saya masa tu dan izinkan saya untuk milih agama Islam dengan melalui ayah angkat saya. Sebab macam saya kata dekat tuan-tuan dan ustaz tadi, ayah angkat saya ni dia agak kuat pegangan agama Hindu dia. Dan ada sekali tu dia pergi ke Indonesia, dia pergi buat lawatan dekat sana. Dia balik daripada Indonesia tu, Allah alam, saya tak tahu apa yang dia belajar ataupun dia dapat hidayah dekat sana. Dia balik dia bagi tahu dekat semua keluarga dia nak meluk agama Islam. Dia nak meluk agama Islam. Dan sebab saya yang paling rapat sekali dengan dia, saya masuk sekali. Masa tu saya masuk agama Islam dekat Pejabat Agama Islam Selangor. So masa tu tuan-tuan, saya punya perasaan tu terlalu gembira. Saya still tak tahu apa-apa tentang agama Islam, tapi saya terlalu gembira sebab saya dah ada lesen untuk bagi salam. Saya dah ada lesen untuk bagi salam. Lepas masuk sekolah, benda pertama sampai dekat ke sekolah, masuk darjah, kelas darjah, saya tak kisah siapa, saya bagi salam. Assalamualaikum. Jumpa siapa bagi salam, Assalamualaikum. Walaupun sebutan saya time tu tak betul. Semua tercengang dengan cikgu saya, semua tercengang. Apa budak ni duk bagi salam Lepas tu saya bagi tahu, saya dah masuk Melayu. Saya dah masuk Melayu. So lepas tu cikgu saya kata, hang nak masuk Islam ke? Ya, saya dah masuk Islam. Baru saya tahu, okey. Saya masih ingat lagi Cikgu Zaitun masih ingat lagi. Dia explain dekat saya apa itu Melayu, apa tu Islam. So dapat surat daripada Jabatan Agama Islam. Saya pergi submit dekat pihak sekolah. Lepas tu masuk dalam kelas agama. Sebab kita belajar bahagian moral. Maksudnya, kalau macam saya bagi tahu, punya seronok time tu, walaupun saya tak tahu apa tu agama Islam, tapi punya seronok saya dapat bagi salam, Allah je tahu. Tu pengalaman saya masa sebelum dan selepas masuk Islam. Tu yang buat saya tertarik tu, kelembutan pada salam tu. Masya-Allah. Tu saya. InsyaAllah. Okay, masih kepada Brother Haidi atas perkongsian. Begitulah, hidayah ini milik Allah. Dalam berbagai bentuk keadaan Allah beri kepada seseorang tersebut. Kami di Hidayah Center Foundation ada buat survey lah di kalangan staff-staff kami antara sebab faktor kenapa seseorang itu memeluk agama Islam. Dan saya sebutkan kita letakkan antara faktor ada iaitu syiar Islam, antaranya azan. Ada orang masuk Islam sebabkan azan. Macam Brother Haidi ni disebabkan oleh salam, minatnya dia terhadap salam. Masya Allah. Dan ada beberapa sebab lagi lah yang kami kumpulkan. Ada 8 sebab seseorang itu masuk Islam, yang mana kami kumpulkan di Hidayah Center lah, insyaAllah. Yang pertama adalah disebabkan oleh kajian. Ini mu'alaf yang ideal lah. Dia masuk disebabkan dia kaji, dia mengkaji perbandingan agama di antara agama-agama. Itu yang pertama. Yang keduanya perkahwinan. Ini yang banyak lah.
termasuklah NGO selain daripada Hidayah Center, NGO Mak dan selainnya. Faktor masuk Islam yang paling ramai adalah perkahwinan. Tidak ada masalah, tidak ada masalah perkahwinan. Ia merupakan satu dakwah jugalah. Berkahwin dengan orang bukan Islam, dia masuk Islam, itu satu dakwah juga. Yang paling penting adalah selepas dia masuk Islam, apa yang perlu kita buat? Adakah kita nak biarkan nanyalah kalau dapat suami yang tidak membimbing. Ada kes yang berlaku bila mana dia bercerai, akhirnya kembali kepada agama asal. Dan baru ni pun ada syahadah tahun ni, dia syahadah dalam keadaan terburu-buru disebabkan perempuan. Bila mana baru ni kami follow up, dia meminta, dia kata saya kembali balik kepada agama asal. Dan dia bagi tahulah sebabnya adalah perempuan. Jadi insyaAllah nanti kami akan bincangkan macam mana nak buat. So perlunya pendidikan. Kami pun di Hidayah Center ada, kita tahu dia nak masuk Islam sebabkan perempuan, kita ambil peluang untuk kita sampaikan Islam kepada beliau. Dan kita bagi pilihan, belajar dulu tentang Islam. Beberapa kali, setiap minggu datang ke Hidayah Center, belajar tentang Islam. Dan dia masuk Islam dalam keadaan dia betul-betul faham tentang Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, dikelilingi oleh komuniti Islam. Mungkin Brother Haidi salah seorang yang duduk berada di dalam komuniti Islam, bukan? Tak juga, Ustaz. Tak juga. Ya. Saya membesar dengan suasana yang berbeza, di mana pelbagai kaum, dan saya dibesarkan dengan family yang berbagai-bagai bangsa. Yang Islam pun ada, yang non-Muslim pun ada. Tapi alhamdulillah yang mana yang non-Muslim tu, dia orang respect dengan agama Islam kita, dan dia orang didik saya mengikut agama Islam. Alhamdulillah. Yang tu saya cukup bertuah sebab Allah letakkan saya dalam mereka. Baik. Itu Brother Haidi. Dan yang saya sebutkan tadi, antara faktor dikelilingi oleh masyarakat Islam juga adalah menyebabkan seseorang itu masuk Islam. Dan kita selalu bila didatang masuk Islam ke Hidayah Center, pejabat kami, selalu kita tanya background study dia lah. Kebiasaan mereka ni sekolah menengah, sekolah kebangsaan, sekolah menengah yang bergaul dengan kelompok orang Islam, kelompok Melayu. So mudah untuk sampaikan Islam kepada mereka. Itu yang ketiga. Yang keempat, minat sejak kecil. Minat sejak kecil. Yang ketiga, yang kelima, dakwah orang Islam. Ini yang faktor yang mungkin agak kurang di kalangan kita Melayu Islam, dan dia tidak menjadi budaya kita untuk sampaikan Islam kepada mereka yang bukan Islam. Kita jumpa kawan-kawan kita jarang untuk bincang tentang Islam, sampaikan Islam kepada mereka. Kita lebih menjaga hati mereka, sensitivity mereka, sedangkan ia tidaklah menjadi satu perkara besar bagi mereka. Mungkin mereka berminat sejak kecil, tapi mereka tak tahu macam mana nak memeluk Islam. Yang keenam, ada yang masuk Islam disebabkan oleh mimpi. Kita mimpi mungkin mainan tidur, tapi mungkin hidayah ni milik Allah. Allah berikan seseorang tu mimpi, lalu dia memeluk agama Islam. Yang ketujuh adalah kemiskinan. Kemiskinan dengan bantuan zakat, bila tertarik dengan Islam, akhirnya dia memeluk agama Islam. Dan yang ke-8 iaitu syiar Islam. Ada dengan melalui azan, daripada salam dan sebagainya. Jadi namun begitu, banyak lagi lah sebab-sebab seseorang itu memeluk agama Islam. Sebab apa? Sebab hidayah ini adalah milik Allah. Tugas kita adalah sampaikan mesej Islam, mengajak mereka yang bukan Islam menyembah Tuhan yang satu. Baik, jadi kita terus kepada soalan yang seterusnya kepada Brother Haidi, insyaAllah.
Okey, Brother Haidi, tadi perkongsian tentang bagaimana Brother Haidi memeluk Islam. Jadi bila memeluk Islam, sudah tentulah saya yakin ia satu perkara yang besar. Bayangkan kalau kita berada di tempat mu'alaf, mengambil keputusan mengubah agama daripada agama sebelum kepada agama asal. Satu perubahan yang sangat besar, saya rasa. Tindakan yang diambil, tindakan yang sangat besar. Jadi sudah tentulah adanya cabaran yang dihadapi. Jadi soalan seterusnya saya minta pada Haidi kongsikan apakah cabaran-cabaran yang pada Haidi hadapi ketika mana memeluk agama Islam. Silakan. InsyaAllah Ustaz. Bila kita bincangkan tentang cabaran ni, dia ada beberapa faktor. Satu dengan pujukan, satu lagi daripada apa orang kata sekeliling kita, dan satu lagi hati kita. Macam tadi saya kata tu, satu pujukan ni bila saya masuk Islam, ada family angkat saya yang non muslim, okay, dia orang pujuk saya untuk kembali kepada agama asal. Di mana dia orang kata ini agama nenek moyang kita, you tak boleh tukar agama. Tapi dalam hati saya masa tu dah kenal Allah dah, dia berbelah bagi. Nak kata tak nak dekat dia orang, takut dia orang kecil hati. Tapi nak tolak Islam tak boleh sebab saya percaya Islam. Itu satu cabaran yang bagi saya agak susah kita nak tolak. Sebab kita dalam dilema, nak keluarga, nak Allah, nak keluarga. So, dan saya pasti kalau macam yang non muslim Ustaz, kalau kita berikan satu penjelasan kepada mereka kenapa kita pilih agama Islam, rasanya mereka akan terima dengan cara elok. Sebab kebanyakan mentaliti orang non muslim, tuan-tuan, mereka risau bila anak mereka atau saudara mara mereka dah masuk Islam, dia orang tak boleh menghadiri apa-apa upacara adat mereka, especially terutamanya mak bapak. Kalau aku mati ni, siapa nak tanam aku ni? Anak aku dah masuk Islam ni. So kalau kita boleh fahamkan mereka agama-agama, adat-adat, so insyaAllah mereka boleh terima agama Islam dengan hati terbuka. Sebab saya banyak explain dekat mereka, dan Alhamdulillah hubungan kami sampai sekarang masih baik. Dan cabaran kedua yang saya hadapi adalah orang sekeliling kita. Okay. Minta maaf ya, saya beritahu, ada juga orang Islam kita tidak menyokong bila kita nak berubah kepada jalan Allah. Ayat yang paling saya pernah dengar, tak payah tunjuk baiklah Allah, itu adalah ayat daripada orang Islam kita, tuan-tuan. Minta maaf saya tak nak sebut benda ni, tapi kita perlu sebut sebab dia adalah satu kesedaran untuk kita, termasuk diri saya. Bila ada siapa-siapa nak buat baik, kita terima dengan elok. Kalau kita tak boleh nak ajar mereka, kita doa untuk mereka. Dan macam Ustaz kata tadi, salah satu adalah kemiskinan, di mana kadang-kadang bila orang non-muslim ni dia masuk Islam, dia akan ada masalah daripada orang sekeliling dia, dari pekerjaan dia, dari financial dia. Ada juga yang kenalan saya pernah drop dia punya bisnes dia sebabkan masuk Islam. Sebab kebanyakannya dia punya klien semua tu non-muslim. So bila dia masuk Islam, dia punya bisnes jatuh. Dah lama lah, benda dah lama. Okay. Dan paling susah, tuan-tuan, yang saya pernah hadapi, diri saya sendiri. Diri saya sendiri, berperang dengan diri saya sendiri untuk mengubah daripada jahilnya saya untuk ke jalan Allah. Sebab kita dah hidup dengan keadaan senang lenang, dengan perbuatan yang tak ada, orang kata, dengan dosa.
Okay. Tapi bila kita nak ubah diri kita untuk jadi lebih baik, yang tu yang cabaran yang paling utama, Ustaz. Yang sampai sekarang masih tu nak jadi yang lebih baik. Hari ni lepas satu solat, InsyaAllah besok tak nak lepas satu solat, kita nak jadi lebih baik. Yang tu yang susah, Ustaz. InsyaAllah sekeliling orang kita boleh kat ni boleh tolak, tapi cabaran daripada diri kita sendiri, hati kita, tuan-tuan, itu yang paling penting sekali. Itu yang ujian yang paling susah bagi saya. Mungkin boleh kongsikan ketika nak memeluk Islam itu. Okey, memeluk agama Islam tu, cabaran dia adalah orang sekeliling itu. Okey, macam tadi saya kata, pujukan orang datang berdoyong-doyong, hang jangan masuk Islam. Mereka akan psycho. Okey, dia orang akan psycho minda kita. Okey, ini tak betul, itu tak betul. Ada juga datang secara drastik, dengan agresif, sama ada lembut ataupun agresif, tuan-tuan. Itu yang masa mula-mula kita hadapi bila kita masuk Islam. So pentingnya orang Islam support orang yang baru masuk Islam, sebab mereka keseorangan, tuan-tuan. Macam saya, bila saya masuk Islam tu, saya keseorangan. Main non-Muslim, dia orang tak marah saya, tapi dia orang pujuk saya, mainlah masuk balik. Ini agama moyang kita kena ikut ni. So kalau saya ada orang yang berpegang dekat saya, okey, tak apa, jangan risau. Okey, kita ada, ini jalan yang betul. Alhamdulillah saya ada. Tapi macam mana dengan saudara kita yang tak ada, dia seorang-seorang, disekelilingi dengan orang yang bukan Islam. Itu cabaran yang orang yang baru masuk Islam. Baik, tadi Brother Haidir ada sebut berkenaan dengan salah faham orang bukan Islam terhadap agama Islam. Antaranya yang perkara yang benda paling besar adalah masuk Islam, masuk Melayu. Masuk Islam, dia masuk Melayu. Dah tukar dah pakai sorban. Dia jadi Melayu. Dia jadi Melayu. Betul. Itu yang orang non-Muslim ni, dia bila dia dengar saja family dia, anak dia nak masuk Islam, dia try untuk stop gila-gila. Sebab apa? Dia takut anak dia bila dah masuk Islam ataupun ikut perspektif dia orang masuk Melayu, dia orang tak boleh buat apa-apa istiadat untuk mereka. Betul. Kalau agama selain daripada Islam, agama selain daripada Islam, kita sedia maklum, di mana kalau macam kita ambil agama Kristian, okay, kebanyakan orang Hindu dan orang Chinese dia ada dalam kategori Kristian. So yang tu yang mereka salah faham. Bila mereka masuk Kristian ataupun agama lain, dia tak ada perubahan dalam adat, tapi orang non-Muslim, dia punya minda dia punya pemikiran dia, Islam itu Melayu. Itu yang saya selalu kata salah faham tentang situ. Itu yang kita kena clearkan. Bezakan di antara Islam satu, Melayu satu. Ya, bangsa tu lain, agama tu lain. Kalau kita ambil contoh di China, tanah besar tu kan, muka Cina Muslim. Bangsa kita panggil Hui. Dia macam Cina, dia ada bangsa dia ada bangsa-bangsa lain. Ni apa dia punya kaum-kaum dia lain. Tapi dia agama dia dua aja. Okey. Buddha ataupun Islam. Macam dekat sini bagi dia orang Buddha, Kristian, Hindu, bagi dia orang adat dia orang tu sama. Dia orang boleh pergi balik, tak ada larangan. Tapi dalam Islam, salah faham dia orang tu yang tu. Baik, insya-Allah. Itulah salah satu misi Hidayah Center Foundation adalah untuk membetulkan salah faham terhadap kalangan orang bukan Islam, supaya dakwah itu sampai dengan jelas. Insya-Allah.
Baik, kami di Hidayah Center ada melihatlah beberapa pengurusan muallaf dan cabaran-cabaran yang telah mereka lalui. Dan cabaran ini tidak bermula ketika mereka selepas Islam. Biasa disebut berkenaan dengan selepas Islam, cabaran dibuang kerja dan sebagainya. Tapi sebenarnya bermula sebelum beliau memeluk agama Islam. Contohnya seperti saya bahagikan kepada 3 fasa lah. Yang pertama, fasa sebelum memeluk agama Islam. Kedua, semasa memeluk agama Islam. Dan yang ketiga, selepas memeluk agama Islam. Dan semua itu ada cabaran-cabarannya. Kita lihat kepada sebelum memeluk Islam. Saya highlightkan sini ada 7. Antaranya yang pertama, tidak tahu cara memeluk Islam. Mereka tak tahu cara nak memeluk Islam. Memang daripada kalangan mereka yang non-Muslim, call kami di Hidayah Center ataupun NGO, mereka akan tanya bagaimana nak memeluk agama Islam. Kerana ada daripada kalangan mereka ni mendapat pemahaman yang salah, yang kata ada yang nak masuk Islam kena berkhatan dulu. Oh, takut lah, potong-potong. Ada yang kena solat dulu. Ada yang kena pakai tudung. Kalau perempuan kena pakai tudung. So mereka tak tahu pasal Islam. Jadi mereka call kita, yang kita beritahu paling mudah asas syarat seseorang itu memeluk agama Islam apa? Baru ini. Ya. Asas seseorang itu memeluk agama Islam, kepercayaan. Percaya, iaitu syahadah lah. Syahadah. Iaitu paling asas adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Dia faham bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dia faham itu, dia beriman, insya-Allah. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia memeluk agama Islam. Yang kedua adalah risau dengan penerimaan keluarga. Nak masuk Islam, oh macam mana ni keluarga ni, terima tak aku nak masuk Islam ni? Ada seorang sahabat saya masih lagi merahsiakan Islamnya kepada ibu bapa. Dan kalau di rumah beliau tu masih ada tokong. Ini cabaran-cabaran yang mereka perlu hadapi. Itu mereka risau. Yang ketiga, status hubungan suami isteri. Macam situasi yang tadi berlaku dengan keluarga Haidi, yang mana suami masuk Islam, isteri tak masuk Islam. Jadi macam mana? Bimbang, risau. Yang keempat, penukaran nama bin Abdullah. Risau, nama pak hilang, terutamanya daripada kalangan orang Chinese. Mereka sangat mementingkan nama bapa tu. So bila bin Abdullah hilang nama tu, mereka risau. Dan yang keempat, berkhatan. Yang seperti mana saya sebutkan tadi lah, nama Islam kena berkhatan. Oh, bimbang lah, jam lah. Yang keenam, kesukaran beribadah. Dan yang ketujuh, pakaian. Contoh kena pakai tudung dulu dan sebagainya. Jadi tu sebelum memeluk Islam. Semasa memeluk Islam, semasa nak memeluk Islam, mereka datang ke tempat, contoh seperti masjid. Masjid ni ada imam boleh mengislamkan, membantu untuk pengislaman, ataupun Hidayah Center ataupun NGO. Mereka datang dalam keadaan pemakaian, contoh tak menutup aurat. Macam mana kita melihat mereka yang datang kepada kita yang nak memeluk agama Islam? Yang kedua, layanan. Layanan kita macam mana? Adakah kita bila kita tahu dia nak memeluk Islam disebabkan kahwin, adakah kita ada perasaan sakwah sangka, dia ni datang nak kahwin je ni, dan sebagainya. Yang ketiga, syahadah. Kita memayahkan dia nak mengucap 2 kalimah syahadah dalam keadaan bahasa Arab tu kena betul-betul, makhraj dia betul-betul. Asyhadu. Ada pula yang ajak syahadah, bimbing syahadah dalam keadaan cepat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita nak bimbing seseorang itu memeluk agama Islam, cuba kita ajar dia dalam keadaan slow-slow. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada yang mereka hafal dulu, bimbang, takut. Okey. Itu semasa memeluk Islam. Dan selepas memeluk Islam,
ada yang dibuang keluarga, terpaksa berpisah keluarga dengan anak-anak, kehilangan rakan sekerja, penukaran diet, makanan harian, dibuang kerja ataupun tukar kerja, menunaikan ibadah wajib susah bila mana disembunyikan pengislamannya kepada keluarga ataupun rakan sekerjanya, maka susah untuk dia beribadah. Misalnya nak makan sekali, macam mana nak beritahu, tak boleh nak makan ni tak boleh nak makan ni tak boleh, sedangkan dia ayah mak kita yang masakkan untuk kita makan, tapi kita boleh makan. Nak jaga hati ibu macam mana dan sebagainya. Penerimaan komuniti masjid, macam mana, adakah mereka masuk masjid dihalau dan sebagainya. Okey, itu antara cabaran-cabaran yang mereka hadapilah sebelum, semasa dan selepas memeluk agama Islam. Jadi yang terakhir sekali, insya-Allah, pada malam ini, bagaimana kita nak menyantuni mu'alaf. Antara perkara yang boleh kita menyantuni mu'alaf, yang pertama, kita memahami psikologi mu'alaf, iaitu dari sudut emosi mereka, pemikiran mereka, tingkah laku mereka. Bila kita tengok, kita faham, kita sentuh benda tu, emosinya, pemikirannya, tingkah lakunya. Yang kedua, memahami fiqh mu'alaf. Fiqh mu'alaf ada ditulis oleh Dr. Nizam Abdul Qadir. Dia ada menulis buku fiqh mu'alaf, bagi memudahkan mu'alaf ni bila masuk Islam. Ada yang terpaksa untuk menghafal, disuruh menghafal. Mereka yang masuk Islam ni boleh kata seperti darjah 1, darjah 2. Macam kita darjah 1, darjah 2, kita nak tak hafal lagi surah Fatihah, tak ingat lagi Qul huwal, tak ingat tahiyat, semua tak ingat lagi. So kita nak paksa dia untuk hafal surah Fatihah, walaupun kita tahu bahawa surah Fatihah tu rukun dalam solat. Jadi ada fiqh mu'alaf yang perlu kita ajar. Antaranya subhanallah, sikit-sikit dia minta kita minta dihafal dan sebagainya. Seterusnya, membantu dalami Islam, menjadi rakan ataupun keluarga angkat kepada mereka. Kalau ada siapa yang kat sini nak volunteer untuk menjadi keluarga angkat kepada mu'alaf, boleh bagi tahu kami. InsyaAllah. InsyaAllah kita habiskan sikit lagi, insyaAllah. Masalah kewangan, salur kepada zakat, cari pekerjaan ataupun bantu setakat kemampuan kita lah. Seterusnya, memberi motivasi dan semangat kepada mereka, mendengar dan selami permasalahan mereka, insyaAllah. Jadi saya rasa perbincangan kita berkenaan dengan bimbingan mu'alaf setakat ini sajalah, insyaAllah. Jadi saya minta pada Heidi mungkin boleh berikan apa pesanan kepada mu'alaf satu dan kepada orang Islam satu. Last lah, insyaAllah, pada malam ini, insyaAllah. Baik, InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Pesanan saya untuk yang mana yang non-Muslim ataupun yang berminat pada agama Islam, saya cuma nak kata Islam tu mudah, terlalu mudah. Islam tu mudah. Dia nampak susah tapi mudah, Ustaz. Dan untuk kita yang beragama Islam ni, kalau boleh, kalau kita ada kawan-kawan yang berminat agama Islam, kita bantu mereka, tunjuk jalan yang betul. Walaupun kita sendiri tak betul, kita bantu mereka. Dengan bantuan yang kita berikan pada diorang tu, kita boleh betulkan diri kita sendiri, insya-Allah. Dan sebab apa? Saya ambil masa sikit ya. Boleh tuan-tuan? Saya cuma share apa yang saya pernah lalui sini, di mana saya pernah pergi ke church. Saya pernah pergi dekat church, di mana layanan yang diorang berikan pada saya, diorang tak tanya saya daripada mana, apa agama saya. Diorang panggil saya, tanya apa masalah kamu, bagi makan. Okey, lepas tu diorang tolong selesaikan masalah. Walaupun kami pergi untuk buat kajian saja, bukan kajian, kira saya dengan kawan saya nak dapat feedback. So dia datang ke masjid. Okey, dia datang ke masjid, tuan-tuan, di mana kami
sambut dengan muka garang. Dengan muka garang tuan-tuan. Macam kami nak tanya pasal agama Islam. Oh, hang kena pergi dekat pejabat agama. Tu je tuan-tuan. Hang kena Asal apa tu? Kena pergi pejabat agama. Jadi masjid, okey, macam saya, masjid ni untuk apa? Saya nak tanya dekat pakcik tu. Masjid ni untuk apa? Sebab orang non-Muslim, dia tak kenal tuan-tuan, pejabat agama Islam dia tak kenal. Dia kenal dua saja. Satu masjid, satu mahkamah syariah. Itu saja tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak percaya, tolong pergi tanya dekat kawan. Hang tahu tak dekat mana nak masuk Islam? Saya tak tahu. Hang tahu masjid tu apa? Tahu. Orang Islam sembahyang. Hang tahu mahkamah syariah apa? Tahu. Orang cerai. Orang kahwin, orang cerai. Itu je tuan-tuan. Tapi kalau boleh, kalau diorang datang tuan-tuan, saya minta tolong untuk diri saya sekali, kita sambut diorang. Tak kisahlah diorang pakai tudung ke, tak pakai tudung ke, pakai seluar pendek ke, apa ke, ajak mai. Okey, nak masuk Islam. Okey, Islam ni yang ni. Islam ni mudah. Nak masuk Islam macam ni, macam ni. Kita tolong diorang tuan-tuan. InsyaAllah ramai yang akan terbuka hati tuan-tuan. Saya pasti ramai kalangan kita tuan-tuan, ramai yang dah pernah buat. Ada orang main Islam, orang nak masuk Islam, saya rasa ramai yang boleh ajak dia orang, insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi setakat itu saja untuk malam ni, perkongsian kita pada malam ni. InsyaAllah jika diberi peluang lagi minggu depan ke ataupun minggu seterusnya, kita akan jemput mualaf-mualaf yang buat ni. Ada beberapa orang kat sini. Pada Roslan, insyaAllah. Next pada Aishnoh daripada Filipin, insyaAllah. Jadi saya rasa setakat itu saja untuk perkongsian kita pada malam ni. Jadi kita, yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu daripada diri saya sendiri. InsyaAllah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.